Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Ain binti Zainul Abidin. Hari ini kita akan belajar mengenai permainan monopoli. Siapa dekat sini yang tak pernah main monopoli? Kali ni monopoli ni lain sikit tau. Nama dia Monopoly Builder. Ain pun first time baru belajar. Jadi jom kita tengok macam mana cara-cara kita untuk main Monopoly Builder. Kita akan diberikan dengan wang tunai sebanyak RM900, duit RM5, RM10 dengan RM100, RM20, RM50 dan RM500. Setiap peserta akan diberikan dengan kad tapak mengikut karakter yang telah dipilih sebentar tadi. Seterusnya ini adalah blok hotel dan juga ini adalah resources. Kita perlu membaling dadu untuk melihat berapa nombor yang kita dapat. Sekiranya 8, kita lihat kad yang kita ada. Sekiranya ada nombor 8, kita akan mendapat 2 resources mengikut warna. Kita juga boleh membuat pembelian ataupun pertukaran dengan pemain-pemain yang lain. Selain itu, kita juga boleh membuat belian kepada bank dengan menukar 4 resources kepada satu warna yang kita perlukan. Sewaktu giliran kita boleh memilih untuk membeli hotel sekiranya resources yang kita ada telah mencukupi. Kita boleh memilih tapak mana yang kita hendak bina dan setelah pembinaan dilakukan, tapak tersebut tidak boleh ditukar-tukar. Selain itu, kita juga tidak boleh meletakkan hotel di atas tapak orang lain. Kita dikira menang sekiranya kita berjaya membuat penthouse terlebih dahulu. Kita telah pun belajar sedikit cara-cara bermain Monopoly Builder tersebut. Sekarang kita akan lihat kaitannya dengan ekonomi bandar yang kita pelajari. Pada pendapat saya, kita perlu bijak memilih tanah atau tapak yang ingin dibeli kerana di dalam monopoli setiap tapak mempunyai nilai yang berbeza dan juga harga yang berbeza. Dalam monopoli, kita perlu mempunyai wang tunai untuk membeli hartanah jika kita kebetulan mendarat dekat tanah tersebut. Setiap tapak mempunyai kelebihan yang tersendiri. Contohnya, seawan tapak yang mahal berikutan lokasi yang strategik. Dalam kehidupan sebenar, kita boleh menggunakan pinjaman bank untuk membeli hartanah dan biasanya membuat lebih banyak wang daripada membeli hasil tanah tersebut. Hasil daripada belian tanah tersebut, kita boleh mengutip sewa daripada pemain lain apabila pemain lain singgah di tapak kita. Mereka akan membayar sewa kepada kita. Sewa tersebut akan menambah pendapatan kita untuk membeli lebih banyak hartanah. Jika dalam monopoli, kita boleh beli resources ataupun kita boleh buat penawaran kepada orang lain untuk membeli resources yang mereka ada. Apabila resources kita telah cukup, kita akan boleh membina satu tingkat hotel di atas tapak yang kita suka mengikut kehendak dalam kad tapak yang disediakan. Di sini teori lokasi digunakan apabila ramai akan berebut-rebut untuk membina hotel di tepi pantai untuk mendapatkan pemandangan yang cantik dan harga pastinya lebih mahal. Seperti yang kita tahu, kalau lokasi tersebut berada di tempat yang mempunyai daya-daya penarik, lokasi tersebut akan lebih mahal berbanding lokasi di luar bandar. Kita juga sebenarnya perlu bijak mengatur strategi keuangan dengan mengumpul sebanyak mungkin resources. Untuk membina hotel, kita perlu ada warna-warna tertentu. Jika warna tersebut tiada, kita boleh membuat tawaran kepada pemain lain untuk membuat pertukaran atau membeli resources tersebut. Sama seperti royalti pembangunan, kita dapat lihat di mana tawaran dan permintaan memainkan peranan penting. Jika kita bijak memberi menerima tawaran, kita berpotensi untuk menang menang ataupun membina pembangunan. Contohnya, kita ada sebidang tanah, tapi kita tak mempunyai wang untuk membuat pembangunan. Kita mempunyai pilihan sama ada ingin menggadai tanah yang kita ada kepada bank untuk mendapatkan pinjaman wang ataupun kita joint venture dengan pemaju untuk mendapatkan keuntungan dari pemajuan tersebut. Contoh di sini, tanah kita tapi kos pembangunan adalah dari pemaju. Kesimpulannya, dengan memain monopoli sebenarnya menguji tahap kebijaksanaan kita dalam mengatur strategi dan mencari peluang untuk membina sebanyak mana mungkin harta.
semakin banyak harta tanah dan harta kita ada, semakin besar peluang untuk kita menang. Sama seperti realiti dalam pembangunan, kita perlu bijak memilih tapak untuk mendirikan sesuatu pembangunan supaya mempunyai permintaan yang tinggi dan pembeli untuk mengelakkan kita kerugian. Sekian, terima kasih.